Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin dari Allah, rahmat dari Allah, dapat kita menyambung kembali pembelajaran tadabbur ringkas surah Al-Insan, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-24. Tuan-tuan dan puan boleh merujuk bagi nota yang bercetak muka surat nombor 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Ayat yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir, justru itu, oleh itu hendaklah engkau bersabar. Engkau di sini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi ini bersabar. Bersabar tentang apa? Li hukmi rabbik, menerima ketetapan Tuhanmu. Wala tuti' minhum athiman, dan janganlah engkau mengikuti, menurut, mentaati kehendak orang yang berdosa antara mereka, au kafura, ataupun menuruti kehendak orang yang kafir. Ayat ini untuk kita memahami dengan lebih lanjut, kita hendaklah mengkaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat yang sebelumnya, ayat 23, kita telah mempelajari bahawasanya Allah memberitahu bahawa Al-Quran Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi SAW itu secara beransur-ansur. Kita belajar ayat yang Allah kata pada ayat nombor 23, kalau tuan masih ingat, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Maka ayat yang ke-24 ini Allah Ta'ala ingin membuat sambungan lagi, bukan sekadar Allah nak cerita Al-Quran itu Allah yang turunkan, bukan sekadar Allah mengatakan Al-Quran itu Allah turun beransur-ansur, tetapi kalau kita lihat pada ayat 24, dia ada gabungan maklumat bahawasanya apabila Al-Quran itu Allah turunkan, maka sudah pasti Al-Quran itu akan disampaikan, akan disampaikan. Namun begitu, ramai di kalangan manusia yang dia menolak tentang Al-Quran. Kalau kita masih ingat lagi pada ayat yang awal-awal surah, awal-awal dalam suratul Insan, ayat yang ketiga tak silap saya, ayat yang Allah mengatakan inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Kalau kita masih ingat, Allah memberitahu kepada manusia bahawa Allah telah memberikan hidayah, Allah bagikan petunjuk. Kalau kita ingat awal-awal ayat surah Insan, Allah bagi tahu bahawa Allah telah memberikan petunjuk tentang sabil, tentang jalan. Mana jalan yang boleh diikuti, mana jalan yang tak boleh ikut, mana jalan yang siratal mustaqim, mana jalan yang sesat, dengan Allah menghantarkan Rasul. Lepas tu Allah menurunkan wahyu. Maka ayat 24 ini Allah menerangkan kepada Nabi supaya Nabi ini bersabar
banyakkan bersabar kalau berhadapan dengan mana-mana manusia yang dia menolak wahyu Al-Quranul Karim. Jadi ayat ini kalau kita baca apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Qurtubi, maknanya Al-Imam Qurtubi dia cerita Allah perintah kepada Nabi supaya bersabar menerima ketetapan Allah tu maksud apa? Ketetapan Allah tu maksudnya apa sahaja yang Allah perintah kepada Nabi untuk Nabi buat, Nabi kena tunaikan, Nabi kena teruskan. Antara yang Allah tetapkan kepada Nabi ini apa? Apa yang Allah telah tetapkan kepada Rasul, iaitu menyampaikan dakwah. Nabi kena sampaikan ayat Quran, Nabi kena ajak orang supaya beriman, supaya mereka bersyukur. Tetapi ramai di zaman Nabi ketika itu, dalam peringkat surah ini Makkiyah, ramai orang yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penolakan daripada manusia terhadap dakwah Nabi ini, Nabi minta Nabi ini supaya Nabi ini sabar menghadapi ketetapan yang Allah telah tentukan. Allah kata apa jadi pun wala tuti'. Allah kata jangan mentaati mereka. Mentaati mereka ni maksudnya apa? Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa kalau mereka minta engkau berhenti menyampaikan dakwah, jangan ikut cakap mereka. Kalau mereka nak halang engkau daripada menyampaikan wahyu Al-Quran, dalam menyampaikan Islam, Allah Ta'ala kata apa? Jangan dengar. Maknanya Allah kata teruskanlah berdakwah. Teruskan itu pada makna apa? Sabar. Apa pun tentangan, apa pun halangan, teruskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengar cakap mereka, jangan taat kepada orang-orang yang kufur. Dalam masa yang sama, bukan sekadar Allah Ta'ala ni nak perintah Nabi, bukanlah sekadar Allah suruh Nabi tetapkan menyampaikan dakwah, tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kalau kita mesti ingat pada ayat hujung-hujung dalam surah As-Sajdah, ayat yang kita baca 29, 30 tu, ingat tak yang Allah Ta'ala kata kepada Nabi apa? Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Kan Allah kata, Muhammad, engkau tunggu Muhammad, mereka pun tunggu engkau juga. Tunggu Nabi binasa, tunggu Nabi mati. Kan? Sebab Nabi ni tak berhenti menyampaikan dakwah. Nabi tak kisah apa jadi, orang nak kata apa, orang nak kecam apa, dia sampai ke dakwah. Lepas tu Allah kata, tak apa Muhammad, engkau pun tunggu juga. Tunggu tu apa? Tunggu Allah memberikan pertolongan. Jadi apa yang Allah nyatakan pada ayat nombor 30 surah As-Sajdah itu, sebenarnya dia ada kaitan juga dengan ayat 24 yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-24 ini, ada 4 pelajaran. Nombor 1, kita dapat belajar menyampaikan mesej Al-Quran memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Kan? Allah kata Nabi, bersabarlah menerima ketetapan Tuhanmu. Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah wahyu. Maka bukan semua orang dia boleh menerima petunjuk, nasihat, peringatan dari ayat Al-Quran. Maka kalau ada orang yang tolak dia, maka sabar menerima penolakan. Yang kedua, kita dapat belajar apa sahaja yang telah Allah tetapkan kepada manusia, kita perlu laksanakan, kita perlu tunaikan dengan penuh kesabaran. Ayat ni dia bukanlah bermaksud hanya pada perintah menyampaikan dakwah, tapi apa saja yang Allah tetapkan. Macam Nabi SAW, Nabi ditetapkan apa? Salat. Nabi ditetapkan apa? Untuk apa? Untuk dia melakukan ketaatan. Itu pun termasuk di bawah tajuk ketetapan Allah. Jadi ayat ini Allah juga nak mensasarkan kepada kita.
Kita nombor satu tu, kalau kita menasihati manusia berkaitan dengan ayat Quran, Allah kata begini, Quran larang begini, tapi kalau ada orang tolak, sabar. Pelajaran nombor dua, bukan sekadar dalam bab menyampaikan nasihat, tetapi apa saja yang Allah tetapkan untuk kita lakukan, kita tunailah dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahawa larangan kita mengikuti orang yang mengingkari ketetapan Allah. Jadi jangan kita ikut orang kata apa, tak payahlah salat. Kita pun sebab yang larang tu kadang-kadang orang dekat dengan kita, maka kita kata tak boleh. Allah perintahkan kepada kita semua tak boleh mentaati orang yang berdosa atau orang yang kafir. Kalau orang kata tak boleh nak menyampaikan dakwah Islam ni kerana Islam ni, kerana Malaysia ni negara yang sekian-sekian, orang kata. Allah kata apa? Wala tuti' athiman aw kafura. Dakwah Islam perlu disampaikan. Kemudian nombor 4, larangan berhenti daripada menyampaikan dakwah sekalipun ada tentangan dari pihak orang yang kafir. Okay, untuk 4 pelajaran yang boleh kita belajar. Jadi kita lihat apa tindakan selepas tadabbur yang kita kena ambil. Mudah saja, kalau kita dah faham 4 pengajaran tadi, maka kita kena bersabar. Sabar yang betul-betul kena sabar. Dalam masa yang sama terus menyampaikan mesej-mesej Al-Quran sekalipun ada pihak yang menentang. Jadi kita terus kepada ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك, dan sebutlah nama Tuhanmu. Maknanya Allah perintah zikir. Allah kata berzikirlah dengan nama Tuhanmu. Maknanya ingatlah akan nama Tuhanmu. Bila nak ingat? Bukrata, pada waktu pagi, wa asila, dan juga pada waktu petang. Okey, ayat ni apa berkaitan dengan ayat nombor 24 tadi? Kalau ayat 24 tadi kita pelajari, Allah perintah supaya sabar dalam dakwah. Allah juga perintahkan sabar dalam melakukan ketaatan, ketetapan Allah. Tetapi nak dapat sabar ni bukan benda yang senang. Bukan benda yang senang. Kita memerlukan kekuatan hati cekal ni. Orang kata bukan-bukan, kita orang kata sikit je. Dah tak nak dah, berhenti dah bagi nasihat. Betul tak? Orang baru ugut sikit je, kita pun tak jadilah. Takut kita menyatakan perkara yang benar. Betul tak? Bukan senang. Memang kita belajar teorinya Allah perintah sabar, tapi kalau kena pada kita mungkin berat. Jadi ayat 25 ni Allah bagikan satu tips, Allah bagikan satu cara macam mana nak cekal, nak dapat kekuatan rohani tu, nak dapat kekuatan, kita kata apa, nak dapat kekuatan, pedulilah orang nak kata apa, nak cekal ni, maka kita memerlukan kekuatan. Kekuatan ni apa? Ada pada ayat nombor 25 dan 26. Kita baca dulu 25. Kekuatan dia kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, Al-Imam Syaukani kata ayat 25 tu sebenarnya Allah meminta kepada Rasul dan juga Allah nak sasarkan kepada kita. Cara nak dapat kekuatan tu adalah selalu berzikir, ingat Allah dalam semua waktu. Bukan sekadar pagi dan petang saja. Sebenarnya pagi petang tu dia adalah ringkasan kepada ingatlah Allah selalu. Jadi cara dia macam mana nak tabah
dalam melaksanakan tanggungjawab, memberikan nasihat, memberikan peringatan, nak buat kerja amal ma'ruf nahi munkar ni, macam-macam orang boleh ugut macam-macam, maka nak kuat dia, antara dia banyakkan ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, kalau ikut Al-Imam Qurtubi, dia ada kaitan juga dengan zikir. Al-Imam Qurtubi, beliau mentafsirkan ayat tu sebenarnya Allah minta supaya solat. Solat, apa maksud pagi dan petang tu? Maksudnya awal siang dan juga akhir siang. Akhir siang tu apa? Petang lah. Okey, solat di waktu pagi tu maksud dia apa? Kata Imam Qurtubi, macam solat subuh. Apa maksud petang tu? Adalah solat zuhur dan juga asar. Okey. Ayat nombor 20, ayat nombor 25 ni, maknanya tafsiran dia apa? Ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak ini, kalau ikut tafsir Imam Qurtubi, antara cara ingat Allah itu adalah pada solat. Adalah pada solat. Nanti dalam nota ni nanti kita akan belajar sedikit tentang zikir. Besok insya-Allah kita belajar sedikit tentang zikir. Okey. Tuan-tuan, zikir yang paling tinggi sekali adalah solat. Lepas tu kalau orang tanya, macam mana zikir yang paling terbaik? Zikir ni ingat Allah. Maka kalau ingat Allah, yang paling terbaik apa dia? Solat. Nombor 2, baru jatuh kepada baca Quran. Baca Quran tu apa? Itulah zikir ingat Allah. Selain dari Al-Quran, apa dia? Yang zikir kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, itu zikir yang ketiga. Dan zikir yang bawah lagi adalah doa. Itu juga zikir. Okay. Jadi ayat nombor 25 ni apa yang kita dapat belajar? Nombor 1, kita dapat belajar perintah berzikir, ingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini ada banyak dalil. Tak apa, dekat nota tambahan tajuk tentang kelebihan zikir, nanti kita akan jumpa ada ayat yang Allah kata ingat waktu pagi, ingat waktu petang. Okay. Yang kedua, kita dapat belajar, kalau kita zikir ingat Allah, dia akan dapat menguatkan hati dan memberi ketenangan dalam dakwah. Ya tuan-tuan, betul tak? Siapa yang buat kerja-kerja bagi nasihat amal ma'ruf ni, kalau orang kata kita, tuan-tuan, ya Allah, orang cakap ni sebenarnya lagi mendalam sampai ke dada kita. Macam-macam orang kata kita, nak tunjuk baik lah, nak jadi ustazah lah, nak jadi ustaz lah, macam-macam orang cakap. Jadi kita rasa macam, Allah, nak terus ke tak nak terus ni menyampaikan dakwah? Jadi cara nak kuat tu apa? Ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah, dia akan jadi kuat. Ada ayat Quran saya nukilkan dalam suratul Hijr, ayat nombor 97-98. Ayat ni lebih kurang sama. Allah bagi tahu apa jadi kepada Nabi. Allah kata maksud dia, dan sesungguhnya kami tahu Muhammad, engkau susah payah terhadap hati engkau atas apa yang mereka katakan. Allah beritahu Nabi Muhammad bahawa kami tahu Muhammad, hati engkau ni rasa apa yang mereka cakap dekat engkau. Tapi Allah kata apa nak kuatkan hati tu? Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah kata bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan jadilah di kalangan orang yang sujud. Macam tu dengan kita, tuan-tuan. Nak dapat kekuatan ni, kena banyak zikir pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Daripada ayat ni, nanti kita masuk dia punya tindakan pada ayat nombor 26. Baik, kita lihat dulu ayat 26. Ulasannya kita akan bincang pada hari yang berikutnya. Kita baca dulu ayat nombor 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila.
Okey, ayat nombor 26 kita baca terjemahan dia saja. Ayat 26 ni perkaitan dia dengan ayat nombor 25. Allah nak terangkan lagi, bukan zikir, bukan ingat Allah pagi dan petang je, bukan hanya salat waktu pagi dan petang je. Allah sambung lagi, waktu apa lagi kena zikir, kena buat apa. Allah nyatakan pada ayat nombor 26, dan pada sebahagian daripada waktu malam. Allah tak kata penuh malam tu, Allah kata sebahagian, sebab ada wamina. Dan sebahagian daripada waktu malam, kata Allah, fasjud lahu, bersujudlah kepada Tuhanmu. Lepas tu kena buat apa lagi? Wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya laila tawila, pada sebahagian yang panjang daripada waktu malam. Okey, apa makna sebahagian daripada waktu malam? Apa makna bertasbih pada sebahagian malam yang panjang? Okey, itu tak boleh lihatlah pada tafsiran ayat tersebut, yang mana dalam ayat tersebut, okey, kita dah nak tutup dah pengisian ini. Kata Imam Qurtubi, makna ayat sebahagian malam kena sujud tu apa dia? Ia merujuk kepada solat maghrib dan juga solat Isya. Manakala apa maksud wasabbihu lailan tawila, iaitu solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Maknanya solat apa tu? Qiyamul lail. Jadi untuk tajuk Qiyamul lail ada, kita akan saya dah lampirkan dalam nota ni. Dan apakah kelebihan zikir-zikir pun ada dalam nota ni. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada pengajaran ayat nombor 26, dan terus kita kepada membincangkan apa tindakan yang perlu kita buat setelah kita memahami ada perintah Allah tentang zikir pada pagi, petang, sebahagian malam dan sebahagian malam yang panjang bertasbih. InsyaAllah kita bincangkan pada esok pagi. Semoga Allah sentiasa memberikan kita rahmatnya, memberikan kita berkat. Semoga Allah mengganjari tuan-tuan dan puan-puan dengan kebaikan yang banyak. Kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan Allah, membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan manusia yang beriman, wa 'amilus salihat, yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.